Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mustaka wa bikal musta'an wa 'alaikal tuklan wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ashabul fadilah, tuan-tuan guru, para alim ulama, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Pada pagi ini kita bincang hikmah yang ke-134. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bikum amin. Ma hajabaka anillahi wujudi mawjudin ma'ah, walakin hajabaka anhu tawahhumu mawjudin ma'ah. Kamu tidaklah dihijab daripada Allah oleh kewujudan sesuatu yang ada bersama-samanya, tetapi sebenarnya kamu dihijab daripada Allah oleh sangkaamu yang silap bahawa masih ada sesuatu yang lain selainnya bersamanya, sedangkan tidak ada yang wujud secara hakiki melainkan Dia semata-mata. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, bila mana kita baca hikmah seperti ini, kefahaman tentang tauhid mesti ada, supaya kita jelas antara wujud qadim dengan wujud hadis, wujud yang lama dengan wujud yang baru, wujud yang sedia dia ada dengan wujud yang baru ada, wujud yang disebut sebagaimana yang disyarahkan oleh atau disebut oleh Imam At-Tahawi dengan menyatakan qadimun bila ibtida wa baqa'um bila intiha. Wujudnya Allah ini bersifat ada dia tanpa ada permulaan, sedangkan makhluk sebesar mana, setua mana, selama mana, dia tetap ada permulaan. Awak umur berapa? Oi, tua benar, 115 tahun. Maknanya sebelum 115 tahun tu 116 tak ada je lah. Memang tua lah kita kata. Oi, lama ni. Begitu juga. Semalam saya baca dapatan daripada kajian satu stetoskop ataupun alat melihat dunia cakrawala. Dia tengok ada gugusan baru yang usianya 13.5 bilion tahun. Tuan-tuan tahulah berapa lama. 13.5 bilion tahun. Allah saja yang tahulah main macam ni macam mana cara dia pengukuran tu. Lamanya sudah wujud. Ini makhlukullah. Apa benda pun selain Allah, makhluk dia lah. Makhlukullah. Jadi daripada situ kita faham, sebab kita tak nak ada satu fahaman yang menyatakan bahawa kita ni tak ada langsung, yang adanya Allah. Jadi bila kita tak ada, seolah-olah nak membatalkan hukum, membatalkan jual beli, membatalkan syariat, membatalkan makan minum, membatalkan hak pemilikan dan semua. Susah kita. Peraturan-peraturan tu kena ada. Tapi kita hanya dipinjamkan dalam tempoh masa tertentu. Ada orang diberi 60 tahun, ada orang 70 tahun, ada orang 80 tahun, ada orang 90 tahun, ada orang 100 tahun. Itulah ghalib kehidupan manusia. Jadi apa yang disebut di sini ialah manusia bila bincang ataupun bila kita kata menyatakan, merasakan, mengimani ketuhanan Allah, dan Allah itu Allah, dan Allah itu Tuhan kepada kita, maka di situ
kita biasanya tidaklah dihijab daripada Allah, wujud Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu wujudnya Allah, adanya makhluk-makhluknya sebagai dalil. Wa fi kulli syai'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidu. Pada setiap sesuatu itu ada tanda yang menunjukkan Allah bersifat Maha Esa. Allah tu satu. Tengok sesuatu tu ada tanda dia. Tetapi kata pengarang kita ini, apa yang disebut walakin hajabaka anhu tawahumu mawjudin ma, akan tetapi yang sebenarnya kamu dihijab daripada Allah oleh sangkaanmu yang silap bahawa masih ada sesuatu yang lain bersama dengannya. Kita rasa macam tu. Macam mana rasa yang macam tu? Pertama, kalau kita tengok tuan-tuan, sebab ia terlalu seni sesuatu tu. Ini manusia, ini kita. Kadang-kadang tuan-tuan, kita melihat makhlukullah itu terlalu besar, sehingga akhirnya melebihi daripada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, isteri kita telefon kita, kata, bang, anak sakit berat. Kepala kita terus nampak Dr. Ahmad, Dr. Fatimah, doktor apa nama doktor lah, pakar ni pakar tu, klinik ni klinik tu. Itu nombor satu. Isunya anak sakit, isunya penyembuh siapa? Penyembuh Allah tak bagi kepada mana-mana doktor pun. Allah jadikan penyembuhan tu milik dia. Allahumma anta syafi la shifaa illa shifau. Ya Allah, engkau lah penyembuh, dan tak ada penyembuh kecuali engkau. Jadi yang lain tu perawat, yang lain tu usaha berdasarkan rasaan obat dapatan, berdasarkan kajian, berdasarkan penemuan, berdasarkan hipotesis, macam-macam lagi, akhirnya temulah satu jawapan. Maka obat. Jadi obat ni kita pakai terima je. Jarang kita akan kata obat ni 50% sembuh, lain tak sembuh, 80%. Kita tak buat kajian. Cuma cara kita bila tak sembuh tu, kita tak boleh cari obat kuat sikit lagi lah, kena cari obat lain lah, contohnya begitu. Kita nampak, tengok, benda perkara ni nampak remeh, tapi jarang kita kata Allah. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ajar kepada kita dan ta'adduban kepada Allah. Wa iza maritu, bila aku sakit. Apa ayat lepas tu? Wa huwa yashfini, dan dia yang menyembuh aku. Dia dah kata fatabibun yashfini, tabib yang menyembuhkan aku. Tak, Allah. Itu luar biasa. Tapi bukan bermakna kita tak payah pergi kat doktor, tak payah pergi kat perawat, tak payah ni. Sifat manusia perlu dirawat dan perlu merawat. Kalau dia doktor, dia merawat. Kalau kita orang sakit, perlu dirawat, kerana dia suruh kita mengambil asbab. Kita disuruh mengambil asbab. Bahkan kalau kita tengok para ulama kaji macam mana kehidupan Nabi, adanya tibbun nabawi, kedoktoran kenabian. Maksudnya ada penemuan-penemuan, ramuan-ramuan, obatan-obatan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang akhirnya daripada Rasulullah sallam itu kita nampak satu. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, berdasarkan kepada hal seperti inilah, begitulah dalam masalah lain. Masalahnya bila kita tengok sesuatu kes, Allah tu nombor 10, Allah tu nombor 13.
Lepas-lepas Allah, tak ada arah, baru kita sembahyang hajat. Tak ada arah, baru kita doa. Tak ada arah, baru kita nak istirja kepada Allah. Tapi zaman dulu Quran aja Allah nombor satu. Nabi duduk dalam gua dengan Abu Bakar. Terus Nabi bagi tahu kepada Abu Bakar, musuh orang panggil sahasta sejekar daripada kepala duduk atas. Iz qala li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Di mana seorang tu berkata kepada rakannya, iaitu Rasulullah SAW berkata kepada Abu Bakar, jangan sedih, Allah bersama kita. Dalam bahasa Rasulullah SAW kata kepada Abu Bakar, ma zannuka bisnaini illa annallaha salisuhuma. Jangan kamu sangka kita berdua, tapi Allah yang ketiga. Jadi nampak asal Abu Bakar, dia nampak makhluk seolah-olah macam tu. Tapi Nabi menjadikan Abu Bakar nampak Tuhan makhluk. Abu Bakar kata, wallahi law ra'a ahaduhum tahta qadamaihi la ra'ana. Demi Allah, kalaulah salah seorang tu dia naik ke atas tu, yang terbuka sikit bahagian guasa tu ke belah atas, kalau dia tengok je ke bawah, pasti nampak aku. Pasti dia nampak kami. Tapi Nabi jawab, ma zannuka bisna illa anallah salisuhuma. Kalau dia nampak pun tak nampak, seolah-olah macam tu. Sebagaimana kita tengok Nabi keluar dan dalam surah Yasin menyebut, waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Ada pak. Pertama kami jadi depan macam tembok, bukan ada tembok pun, tak ada tembok pun kat rumah Nabi tu. Lepas tu belakang pun macam ada tembok, ada haldangan, tak ada pun. Dan kami seolah-olah menjadi pensang mereka, atau tak nampak mereka, tak sedar mereka, ataupun kabur mereka itu, sehingga mereka tu tak lihat pun. Fahum la yubsirun, tak nampak langsung. Tengok tuan-tuan, ini dia. Begitulah dalam kehidupan. Sekarang ramai orang stres, ramai orang bunuh diri wal-iyazubillah, ramai orang tension, ramai orang hypertension, ramai orang depression, ramai orang halusinasi, ramai orang jadi mengaruk. Semua ni lish, kenapa? Kerana rupa-rupanya Allah jarang dizikirkannya. Allah tidak menjadi utama dalam hidupnya. Kalau kita tengok kenapa Allah sebut zikir, Allah banyak. Kalau kita tengok zikir, Allah sebut Allah banyak. Macam mana? Ketauhidan, la ilaha illallah. Rasa kesyukuran kepada Allah, alhamdulillah. Melihat rasa takjub dan kagum, subhanallah. Menggambarkan keagungan dan kebesaran, Allahu Akbar. Menggambarkan kekerdilan, kelemahan, keupayaan yang tak wujud pada kita, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tengok, bila kita tengok macam tu, celah mana kok kitanya? Tak ada. Cumanya kita mengharapkan daripada Allah, bantuan daripada Allah, kurniaan daripada Allah, taufik daripada Allah, hidayah daripada Allah, kekuatan daripada Allah. Maka di situlah kita rasa kehambaan kita. Itu je. Kita faham macam itu, barulah yakin kita kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Dua orang kerja bersungguh-sungguh. Yang kedua kerja
tapi dia tak lupa bersungguh-sungguh ibadah. Walaupun dapatan kerja bersungguh-sungguh ni banyak, walaupun dapatan yang kerja yang beribadah yang tak banyak, tapi Allah bagi satu benda, ketenangan. Yang tu sentiasa ketidakcukupan, rasa seolah-olah dunia sempit, rasa tak ada masa, tak ada ni, akhirnya dia hanyut sampai mati gitu ya. Orang tanya macam mana tu, orang tu, oh hebat, kerja memang luar biasa lah. Macam mana yang kedua? Allah, yang kedua ni baguslah. Sebab manusia ni tuan-tuan, semoden mana manusia, Allah telah jadikan manusia itu tetap manusia. Syekh As-Sibai, seorang pemikir Islam yang agung daripada Syria, meninggal dah. Dia karang satu buku, Hakaza 'allamatnil hayah, begitulah kehidupan mengajarku. Dia cerita, dia kata, saya ni, dia ceritalah kehidupan dia. Antara kehidupan dia, dia kata, dia cerita, perkara yang paling kita tak boleh lupa dan kita rasa manis ialah zikra at-tufulah, mengingati zaman kanak-kanak. Kadang-kadang ada orang umur 60 dah, ada orang tu umur 70. Dia duduk mana? Duduk salak tinggi, duduk sepak, tapi asal dia nu sik ke dah, baling kat kapur ibu hok kena mata air, pala air ni. Atau duduk di Kota Tinggi, Johor, kita ambil hok ulu-ulu, hok jauh-jauh sikit daripada bandar, di ulu Kuala Berang. Dia duduk di Kuala Berang tu, Kuala tapi ulu lagi, Sungai Dong ke apa, Bukit Dong ke apa benda, jauh lagi, jauh ulu. Tuan-tuan, kalau dia tu walaupun umur 70, lalu kat kampung tu dengan slow, tengok bekas-bekas tempat dia mandi dulu, tempat dia main tu, dia seronok. Kebetulan orang kawan dia tu ada seorang tu umur sebaya dengan dia tu, bawa dia juga naik kereta duk main sebab lagi makan minum ni. Dia pun tengok sini hamba jatuh batu lu, ni kawan kita, mak mana? Mak mati dah, kata dia. Bila? Mak mati lama dah, 5 tahun dah. Seorang lagi tu Ali, Ali kok. Sekarang ni dengar kata duduk jauh dah, tapi paralyzed. Allah, dulu lagi mati 30 tahun lepas dah, Allah mati. Ni Kadir, Kadir rasa-rasa ikut anak dia, dengar kata tak sihat benar dah sekarang. Tengok tuan-tuan, tapi dia rasa seronok, dia masih lagi nampak macam mak loh Kadir Ali dah main sama dia tu, duk takat ikan, duk ni. Umur dia berapa? 75 dah. Mata pun tak pernah nampak dah. Sebab mengingat nostalgia seperti itu, dia seronok. Kalau kira masa tu tak ada benda pun, apa benda ke? Duit tak ada sesen dah poket, tapi seronok, kemanisan. Itu manusia ni. Jadi hikmah seperti ini kita faham bahawa biarlah dalam kehidupan kita, kita sentiasa menampakkan, merasakan, meyakinkan sehingga sampai kepada tahap iman bahawa Allah ada. Allah ada. Bila Allah ada tu, Allahus Samad, Allah tempat kita minta. Iza sa'alta fas'alillah wa iza sta'anta fasta'in billah. Bila kamu minta dengan Allah. Kalau minta tolonglah kamu dengan Allah. Hikmah yang ke-135.
laula zuhuruhu fil mukawwanat ma waqa'a 'alaiha wujudi ibsarin walau zaharat sifatuhu id mahallat mukawwanatuh. Dalam bahasa mudah, hikmah ini menerangkan berkaitan dengan hikmah yang lepas, yaitu seandainya kekuasaan Allah tidak tampak zahir pada makhluk-makhluknya, nescaya tidak akan berlaku kewujudan penglihatan melihatnya, yakni sama ada tidak akan wujud atau tidak dapat melihat sama sekali. Seandainya sifat-sifat Allah tampak nyata di alam ini tanpa sebarang hijab, nescaya lenyap binasalah makhluk-makhluknya. Ini dia. Kerana adanya mukawwanat menyebabkan kita tak nampak dah. Kita pergi ziarah rumah seorang kaya. Orang kaya sangat. Bila kita pergi rumah dia, dia tak ada. Dia duduk dalam rumah ataupun dia keluar. Kerana rumahnya comel, cantik, lawa, hebat, kita tak nampak tuan rumah kita. Allah, cantik rumah ni. Nampak kat rumah ya. Tak nampak tuan rumah. Allah, cantik rumah ni. Allah. Aku tak pernah tengok rumah cantik macam. Cantik rumah ni. Hui, tak pernah mikir macam mana dia buat. Masya Allah. Kita akan kagum pada rumah tersebut, tapi kita lupa nak kagum kepada orang yang buat rumah. Kita lupa nak kagum kepada tuan rumah, tapi kita nampak rumah je. Kita tak nampak tuan rumah tersebut, sebab telah dikalahkan oleh cantik itu, oleh zahir itu. Oh, kita kata hebat. Sebenarnya sepatutnya kita kagum pada tuan rumah. Bila kita temu tuan rumah, kata, oh, cantik rumah awak. Jadi kita nampak yang zahir tu. Kita hidup di dunia ni macam tu. Kita nampak orang yang suka buat travelling, perjalanan. Oh, dia tengok, Masya Allah. Kadang-kadang kita, kampung kita, negeri kita ni tak ada padang pasir. Bila pergi kat padang pasir tu, tengok, Allah, hebat. Kita nampak padang pasir kehebatan tu. Kadang-kadang kita pergi dekat dengan gunung ganang. Allah, tinggi, bercerakah, Allah. Kita nampak. Tuan-tuan, pernah dengar tak orang yang mendaki gunung Everest, antara gunung yang tertinggi di dunia, 29,000 kaki tinggi, 8,000 meter lebih tinggi. Mana kalau 8,000 meter, 8 kilometer lah tinggi tu. 1,000 meter 1 kilometer. Tinggi. Berapa ramai yang mati. Yang mati pula jadi penanda aras jalan nak naik. Orang dak akak, nak akak pula. Dia harga terlalu mahal. Jadi tinggal macam tu, dan tak acu mayat tu. Ada sebab sejuk sangat. Peti sejuk rumah kita pun dah sampai tahap tu, bekunya. Dia punya berapa darjah Celsius kurang lagi banyak. Kita akan tengok, kalau ada dokumentari, kita akan tengok orang yang naik atas tu, yang tua, yang muda, sampai di puncak dia suka. Dia pacak dera masing-masing.
dia berpeluk sama-sama mereka, suka. Dan syarat duduk atas tu tak boleh duduk kemah camping 8 jam, tak boleh. Dia kena outing dah masa tu kalau boleh banyak ni, lepas pada tu kalau kena turun dah, sebab masa nak turun tu lambat pula. Dia tak boleh ribut salji lah. Dia memang luar biasa buat ni. Dia memang belajar lah benda tu, ada juru ajar dia, dan dia ada camp-camp untuk bantuan keselamatan dan seorang. Heli pun tak apa boleh naik dengan keadaan macam tu. Tapi saya tanya kepada seorang anak muda Malaysia yang berjaya naik, saya tanya dia, tanya dia, apa yang dicerita tu ada dalam filem yang masyhur tu? Betul, memang gitulah cerita dia. Satu-satu hak jadi tangan jadi buruk, beku, jadi hitam sebab kerana terlalu sejuk gini, mati jadi. Lepas tu macam-macam lah kena ni. Saya tanya dia, bila awak berada di puncak yang tinggi tu, apa perasaan awak? Ni naluri orang Islam. Saya merasakan kebesaran Allah. Allahu Akbar. Nabi ajar kat kita, kunna iza sa'adna kabarna. Kita bila kita berada di tempat tinggi, naik atas gunung, atas bukit, atas tempat tinggi, tanah tinggi, kita bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tengok, maknanya Allah lebih besar. Orang nak panjat puncak Gunung Everest tu tak ramai boleh, tak sebagaimana ramainya boleh pergi Mekah. Pergi Mekah mudah. Dalam ni berapa ramai dah pergi Mekah, tapi dalam ni tak ada seorang panjat Gunung Everest. Yalah, bukan dapat pahala pun kalau tak ada apa-apa. Memang orang panggil nak cari penyakit je lah. Tempat tinggi sangat. Itu gambaran. Tengok, kita kalau duduk bawah tu tengok Allah tingginya, payahnya, macam mana nak jadi ni. Kita akan berasa payah. Tapi bila duduk di atas sana, kita tengok ke bawah tu semua, Allah kuasa Tuhan, ya Allah. Kuasa Tuhan. Cuma sekarang alhamdulillah dengan zaman moden ni, kita boleh naik kapal terbang. Jadi kalau kita naik kapal terbang hatta nak pergi Mekah pun, bila kita tengok ketika tu, ada tempat tu macam padang pasir, cerakah, gunung-gunung banyak tu. Bayangkan kalau dia letak tengah situ seorang, beri air sebotol kecil ni, demang kita. Demang sepayang rasa tak cukup. Tapi nak ceritanya, kata kuasa Tuhan. Itu satu. Bayangkan kita kapal terbang kita tak payah jauh lah, daripada Semenanjung pergi ke Sabah ataupun Sarawak, menitah laut. Tengok tengah laut tu, orang letak kita dengan kolek tu maknanya perahu kecil seorang. Letaklah air sepayang, walaupun air ada dah bawah tu, air tu tak boleh minum. Air masing, dia nak air tawar. Jadi tak lepas saya. Tak lepas. Daripada situ kita pun rasa manusia ni bila Allah tunjuk sifat-sifatnya, sifat agungnya, sifat hebatnya, maka pada masa tu kita rasa manusia kerdil. Kita rasa manusia kerdil, kita rasa tak ada apa dah yang boleh tolong kita. Siapa? Allah. Hamba ingat hamba pernah cerita dalam lama dah, mungkin kat 5-6 tahun 10 tahun lepas kot, kisah seorang lelaki Melayu yang belajar okeylah, kemudian kerja klasi kapal. Bila kerja klasi kapal ni, duduk laut sangat lama-lama tak boleh, sebab kita ni kena darat, asal daripada tanah, nak ke tanah cukup. Jadi akhirnya gaji banyak, duit banyak. Kemudian kawan pula cara orang tak betul, gini-gini, akhirnya dia jadi etis.
Tak percaya Tuhan. Turun daripada kapal, perempuan dia boleh bayar berapa nak. Hak ni nak macam-macam lagi, bebas. Tidak ada komitmen. Satu. Kemudian kalau berlawan dengan orang arak minum ni, tanya orang, mu percaya Tuhan? Okey, mana Tuhan? Tunjuk. Mana orang boleh tunjuk gitu? Masalahnya bila berlawan-lawan dengan dia, makan-makan dia bayar. Orang ni pun senyap, dah membayar dah aku. Payah aku. Jadi dia rasa meta, rasa gah Allah, hebatnya aku ni. Hujah orang ni kalah. Mana? Dia ingat Tuhan tu macam dia. Sedangkan walam yakul lahu kufuwan ahad. Sedangkan Quran tu la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Jadi benar-benar, jadi orang tak nak jawab. Jadi dia pun jadi takabur samsing. Kaya makin kaya. Ni panggil istidraj. Yalah, kerja, gaji besar, lama. Satu ketika kapal yang dia belayar daripada Amerika, lintasan lautan Pasifik, sedang belayar ni, tiba-tiba kapal dia pecah, nak karang. Masing-masing pakak menyelamatkan diri. Ya, biasa kalau kapal besar ni dia ada pelapung, dia cukup lekat, dia tak ada lah kosong macam kita tu, tak ada. Tapi tengah siapa nak pergi? Akhirnya dia dapatlah seorang-seorang. Masa tu tak kira orang lain dah. Kiranya nafsi, aku je. Dalam keadaan seperti itu, duduk atas pelapung, dia tengok ikan besar-besar. Kita ikan ni kalau kecil kita suka, tapi kalau besar lajak kita takut. Takut tuan-tuan. Ikan kecil boleh buat main, ikan besar ni pula banyaknya ikan ni keluar dengan sisiknya, dengan siriknya, dengan menganga mulutnya, dekat-dekat nak makan dia. Masa tu dia kata, Allah saja yang tahu. Ingat lalu ke Allah. Zikir la ilaha illallah. Dah nampak dah mak ayah, dah nampak dah panggil dah mak tolong dah Allah je. Masa itulah baru teringat. Hanyut berapa hari, lama. Bertahan dan doa aja. Akhirnya kapal Brazil mari. Kapal Brazil mari tengok tu, ambil kutik. Dalam keadaan separak nyawa-nyawa ikan, kemudian bawa ke hospital di Rio de Janeiro, di Brazil lah. Bawa duduk di hospital ni, dia jadi trauma. Dia rasa macam berayung, macam nak nepak semua. Dah berombak. Orang panggil traumatik lah, trauma. Lepas sedar baik, balik Malaysia, balik jadi orang yang amat soleh, semayang, ibadat, takut. Baru nampak Tuhan. Selepas tengok pauh, joh, ikan, yelah jenis-jenis ikan. Yalah, kita sukalah makan ikan tu. Kalau kita duduk darat, dia kat ke darat, tapi kita duduk dari air dekat dia, doa je, selamat je lah. Baru nampak Nabi semaikan sahabat-sahabat dia dalam situasi yang genting. Macam walamma ra'al mu'minuna al-ahzab qalu hadza ma wa'adana Allah. Apa mereka kata? Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Bila mana orang Islam tengok musuh yang ramai, yang hebat ni, mereka kata, ini yang Allah janjikan kepada kita. Cukuplah Allah kepada kami dan dia sebaik-baik wakil. Sebab itu kita tengok dalam episod peperangan tentera Islam, zaman kemegahan, kemuliaan, izzah Islam tu menang semua.
menang. Kenapa? Kerana dia tengok musuh tak ada apa. Khalid Al-Walid rahimahullah radhiyallahu an hantar mari orang musuh atau surat panglima tentera Islam tidak berjela-jela, selah je, tak sampai selah pun surat. Bahasa Khalid ni ialah kita tak pernah temu orang balah mana. Tapi kalau kita tengok orang tu, tuan-tuan tengoklah orang sekedebel mana pun, tak boleh nak gambarkan. Khalid kata, jitu biqaumin yuhibbunal mauta kama tuhibbunal haya. Satu riwayat sebut kama tuhibbuna syurbal khamar. Wahai panglima tentera musuh, aku nak royak kamu, aku bahawa ni pasukan yang mereka ini cintakan kematian sebagaimana kamu cintakan kehidupan, atau kamu cintakan minum arak. Baca surat tu ketar dah, kalau dah separuh, dah nak lawan macam mana? Orang lain berjuang nak hidup, dia berjuang nak mati. Lain tu natijah. Jadi orang-orang macam ni kita tengok sebab apa? Sebab dia nampak Allah, dia rasa dalam hidup ni Allah. Bukan masalah isu perang, masalah isu hidup, isu makan. Allah suruh kita ibadah, apa benda yang Allah nak? Bukan dengan ibadat itu maknanya Allah punya kelebihan tu akan jadi naik tau. Allah tidak mengambil faedah dan istifadah daripada ibadat hamba, tapi maslahat untuk hamba. Apa kata Allah? Kalau semua, dalam hadis kursi yang kita baca dalam Matan Arba'in Nawawiyah, kalau semua walau anna insakum wa jinnakum, kalau antara kamu jin, semua jin, semua manusia daripada awal sampai akhir semua pakai ibadat kepada aku, semua pakai ibadat, ma zada min mulki syai'a, tidak bertambah sikit pun kerajaanku. Sebab Allah tidak ambil manfaat dan faedah. Tengok Allah macam tu. Jadi kita ibadat ni, Allah nak bagi kepada kita rezeki, bukan Allah minta daripada kita rezeki. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tak ciptakan manusia dan jin dan manusia kecuali untuk ibadat kepadaku. Apa Allah kata? Ma uridu minhum min rizqin. Aku tak minta kepada mereka sebarang rezeki. Wala uridu an yut'imun. Dan aku tak minta kepada mereka untuk mereka beri aku makan. Lalu Allah tegaskan, innallaha huwar razzaq zul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah itu Razzaq. Apa makna Razzaq? Atau wazan fa'al. Apa makna fa'al? Atau wazan sirah mubalaghah. Maknanya maha pemberi rezeki. Allah tak bagi rezeki kat saya, tapi Allah bagi rezeki kepada semua. Orang ni makan, orang ni makan, semut makan, cacing dalam tanah makan, ikan dalam air makan, ulat dalam buah-buahan makan, semua boleh makan. Mana Allah macam tu? Kalau kita tengok, ya Allah, hebatnya Allah. Jadi semua segi dalam hidup kita, Allah, nak nampak Allah, nak nampak Allah. Ini yang sepatutnya kita. Kalau kita dah rasa macam itu, idmahallat mukawwanatuh, maka merasa kecil lah segala makhluk-makhluknya. Berat dah badan. Okey.
Tuan-tuan tengoklah, kita dengar cerita Mak Kilau, dengar cerita, tak tengok pun lagi, tak apalah. Sejuzuk daripada semangat yang dia tunjukkan tu, tuan-tuan bayangkan, dia tak ada Allah ke? Orang yang lari, dikejar, dihambat, dituduh, difitnah, dikata tali baruk, dikata pengkhianat, dia kata penderhaka, tak ada benda melainkan dicop oleh Inggeris, diburu, diwanted nombor 1 contohnya. Begitulah boleh gambar bayangan. Dan dia tak main macam kita, main bandar Kuatang, bandar Kuala Terengganu, bandar Kota Baru. Ada dah hari tu bandar-bandar tu, tapi tak besar. Tak besar. Sekarang tahun lepas, sekarang 20 tahun lepas, tak besar. Ada dah bandar ni, ada seumur dah. Tidak. Tapi main ke utang tu, main ke Ulu Tembeling tu, main ke belakang Jerantuk tu, masuk pula kono tu, temu kok Guru Musa, temu kok apa ni, kok Kuala Berang, lalu pula kono, oh ya hutang tuan-tuan. Tanya ustaz kita ni, kok umur 70 lebih tu, tanya dia macam mana tahun 60-an kawasan tu. Kuala Berang hutang yang main banyak balok tu. Sekarang ni tak ada balok tu, sekarang ni penganak balok. Dulu balok tu gini, bukan gini buka besarnya, mata-mata balok tu. Rimah ada, gajok. Rimah sekarang Malaysia ada banyak dah, berapa puluh ekor, kurang pada 300 ekor. Cek-cek perhilitang ada laporan. Zaman dulu berapa? Mungkin 13,000 ekor kot. Ataupun beriok hutang dia, ada rimah, ada ni dengan dah macam mana nak berlawang Inggeris lagi, ngerima lagi nak berlawang, macam-macam nak berlawang, masuk dalam hutang. Kita boleh bayangkan orang macam tu macam mana menghadapi macam tu, berjalan gini dalam keadaan mata silau gini. Yalah dia pun kilau kan, jadi nak tengok macam mana ni orang mari pula jenis-jenis musuh dalam selimut, gini pula. Jadi benda-benda macam tu mesti dia bergantung ke Allah, mesti dia bergantung ke Allah. Dan alhamdulillah sekarang ni orang tunjuk mutiara kata hikmah dia, kata semangat dia, juang dia, mauqif dia, pendirian dia, kesungguhan dia lain tuan-tuan. Masa tua tu mujur dia tak nak cakap banyak je. Kalau dia cakap banyak macam umur dia 50 tu, saya rasa ramai dah kena sembuh muka. Kalau kederak dia gaguh, tapi dah tak urut dah masa tu. Tengok, kalau kita dengar orang cerita orang masa tu, banyak dia tunjuk isyarat je, bekas kena tembok. Dia cakap pun tak berapa nak butik. Zaman dulu orang bahasa lain, walaupun bahasa Melayu, tapi iyalah dialek lama. Kita dengar P. Ramli cakap orang masa muda tu, bahasa lain dah. Kita gembira, dia gumbira. Itu zaman tu. Dia ni dulu ada P. Ramli, dulu lagi. Tuan-tuan tahu macam mana keadaan. Baik, jadi manusia, hikmah ni bagi tahu, kalau kita tengok dengan bi'ainil insaf, tengok, kita akan nampak Allah dan kita akan rasa besar. Tuan-tuan kalau pergi Mesir tengok piramid, Masya Allah besar. 7 keajaiban dunia tu hak manusia buat, hak Tuhan buat dengan langitnya. Hal tara min futur, tengok ada berlubang ke rosak, tak ada benda. Ada nak tukar tak langit, tak ada. Bulan berapa lama, tak ada nak tukar. Tapi qamar Sinai, bulan buatan ataupun satelit, selepas 20 tahun 30 tahun tukar, kena peracur. Tapi Allah berapa ribu tahun, berapa juta tahun, Allah saja yang tahu. Itu dia. Baik, hikmah seterusnya, pengarang menyebut muka hikmah 136, azhara kulla syai'in li'annahu al-batin wa tawa wujuda kulli syai'in li'annahu az-zahir.
Allah Subhanahu Wa Taala yang menampakkan setiap sesuatu yang ada ini, kerana dialah yang maha batin. Dan Allah Subhanahu Wa Taala jua yang menggulung dan menutup kewujudan setiap sesuatu, kerana sesungguhnya dialah yang maha zahir. Tuan-tuan, Allah ni dia menampakkan setiap sesuatu, dia zahirkan. Daripada ada kepada tiada, nampak. Kerana dia batin. Dan dia zahirkan setiap sesuatu, dia wujudkan setiap sesuatu tu kerana dia zahir. Ada kemudian tak ada, itu kuasa Tuhan. Kita pergi sebuah kampung, kita tengok ada seorang tu, Masya Allah, baik, cakap khabarnya baik, akhlaknya baik, tingkah lakunya baik, dia selalu ke masjid setiap waktu, Masya Allah baik, dan pemurah baik, selalu jamu orang untuk email, untuk bilang, ustaz mari ajak makan, baik. Ya Allah, akbar, baiknya, ya Allah. Akhirnya kita kata apa? Baik dia ni, itulah Allah nak zahirkan. Allah nak zahirkan. Kita pergi pula 3 bulan kemudian, tengok orang cerita mati dah. Kita rasa lesu. Surah tu, masjid tu tak ada dah orang macam tu. Tok Imam pun nengung, payah nak cari macam Haji Mak ni. Payah. Tak ada orang macam tu. Allah tutup dah. Itu kalau orang. Sama juga kita pergi sebuah tempat tu, Masya Allah, membangun. Wah, hebat. Saya contohlah Syria ni membangun. Masa hamba belajar dulu tu, ibarat kalau kita tahun 2000 ataupun 90-an tu, di Syria ni dia lambat 10 tahun pada kita di kemajuan tu. Tapi adalah maju. Tapi kita duduk tahun 90-an, ibarat kita duduk di Malaysia tahun 80-an. Ada, kita rasa, nampak dengan keadaan. Kemudian dia naik. Masya Allah, hebat. Ya, bila buka ni, industri dasar terbuka sikit ni, dia naik. 2013 tengah naik tu berlaku perang, saudara. Saya update dengan sahabat-sahabat kita di Syria, hancur. Itu dia punya kehancuran, dia bukan 1 bilion, boleh jadi trilion. Habis. Mana bandar ada? Habis kena. Bekas peluru, bekas ni. Saya ingat peluru tu lebih banyak daripada rakyat dia. Peluru hok kena tembok ni, ni bekas kesan tu lebih banyak pada rakyat dia dah. Hok jadi pelarian, hok jadi kena buang negeri, hok kan macam-macam. Ya Allah, hancur. Kita pergi dulu, kita kata Allah. Sekarang ni jadi apa? Baqaya al-atlal. Saki-baki yang ditinggalkan, yang menerima runtuhan. Sama juga macam Ukraine. Tuan-tuan ambil gambar Ukraine bulan 2, bulan 3. Bulan 2 baru ni, bulan 3 baru ni. Besar bangun dah. Di Kiev, di Ning, oh macam-macam besar. Tapi tuan-tuan tengok sekarang gambar dia dalam YouTube sekarang. Oh, ni hancur lebu, sini hancur, sini gini, sini. Oh, teruk tuan-tuan. Allah masa dia zahir tu, tengok, dia boleh tunjuk. Masa dia lipat tu, itulah Allah. Kuasa Allah. Kuasa Allah. Banyak lagi. Beredak sama. Zaman Saddam, Masya Allah, oh, hebat gini. Hamba pernah mengajar di USIM dulu. Tahun 2000 apa, 2004, 2005 gitu lah, 2005.
Jadi kawan-kawan hamba ni ramai pensyarah-pensyarah. Masa tu ramai yang baru keluar daripada berdak lari pensyarah. Ada seorang tu daripada Iraq, hamba cakap dengan dia, macam mana sekarang? Dia kata apa? Dia kata, wallahi 50 tahun akan datang tidak akan jadi berdak sebagaimana yang berlaku sebelum pada ni. Apa makna? Maknanya selepas dibina dengan begitu hebat, nak jadi bina balik tu 50 tahun pun tak mesti dapat. Dia cakap hamba 2005 katakan, sekarang 2015, capur pula 2022, nanti 2025, 20 tahun dah. Sekarang kalau kita tengok macam mana. Masa hamba jadi mufti, mereka jemput hamba pergi ke Baghdad. Hamba tak pergi, hamba wakil orang, 2 orang. Mugilah wakil hamba diminta masuk kat kota Baghdad tu, duduk di airport tu, nak pergi tu iring boleh kereta, duduk dalam hotel tak boleh keluar. Keselamatan. Ceritanya kerana geram kat Saddam ingat selesai, tak ada masalah. Dah hara banyak, ya Allah. Itu nak cerita dunia. Kalau kita fikir, itulah keadaannya. Semoga dengan pencerahan itu memberi sikit kefahaman kepada kita. Sekadar itulah aqul qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din, 'allimna ta'wil. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanahu. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya ada buku Kelebihan Salat Tahajud, buku baru kami yang diolah semula. Dan yang kedua, jemputlah esok kalau ada masa kuliah di Masjid Usim, Masjid Tuanku Mukhris, insya-Allah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.